Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Pengerusi Masjid Al-Akram dan juga barisan AJK Masjid Al-Akram, Tuan Imam dan juga Tuan Bilal, dan yang saya tidak lupa tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni insya-Allah kita akan lihat tentang panduan solat witir. Ada beberapa perkara yang kita bincangkan pada malam ni insya-Allah. Perkara yang pertama, kita lihat definisi mengenai dengan solat. Dia sebut tentang solat adalah satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut tentang solat, selawat, solat dan juga selawat, ejaan dia sama. Dalam bahasa Arab, solat ejaan dia seperti salawat. Kita lihat Ibn al-A'rabi, dia menyatakan as-salatu minallah rahmatun. Selawat ini daripada Allah Ta'ala adalah satu rahmat. Bila selawat daripada makhluk seperti malaikat, manusia, jin, itu semua adalah satu doa. Solat, selawat ataupun solat, solat daripada Allah bermaksud rahmat, seperti mana firman Allah Ta'ala dalam suratul Ahzab, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Huwallazi yusalli alaikum, dialah yang selawat kepada kamu, dan juga malaikat Allah Ta'ala. Selawat bermaksud, selawat daripada Allah bermaksud rahmat. Solat ataupun selawat daripada Allah bermaksud rahmat. Bila daripada makhluk, sama ada malaikat, manusia ataupun jin, ada yang bermaksud solat ataupun selawat ini maksudnya qiyam, ataupun rukuk, ataupun sujud, ataupun doa, ataupun tasbih. Bila sebut tentang solat malaikat, ada yang malaikat yang qiyam sepanjang masa, ada malaikat yang rukuk sepanjang masa, yang sujud sepanjang masa, yang berdoa, bertasbih sepanjang masa. Bila sebut tentang solat ataupun selawat daripada binatang, burung, serangga, bermaksud dia bertasbih. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan juga malaikat berselawat kepada nabi. Solat ataupun berselawat, dalam bahasa Arabnya sama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima, hendaklah kamu berselawat kepada nabi dan juga salam kepada nabi. Selawat daripada malaikat bermaksud doa dan juga istighfar, minta ampun untuk nabi. Selawat daripada Allah bermaksud rahmat. Sebab itu dinamakan selawat ini solat. Sallu alaihi wa sallimu taslima, kerana di dalam solat itu terkandungnya doa dan juga istighfar. Bila kita solat, sebenarnya dalam solat itu ada kandungan tasbih, doa, istighfar. Al-Fatihah yang kita baca setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, itu satu doa. Wahai Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Dan ayat ini dalam suratul Ahzab ayat ke-56, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini khutbah yang kedua akan dibaca oleh khatib mana-mana masjid di Malaysia ini, terutamanya di Malaysia ini. Khutbah yang kedua akan dibacakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka kita makmum yang sedang mendengar khutbah imam disunatkan berselawat, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Kerana khatib yang berada di atas mimbar juga akan berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampailah fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebahagian masjid ada yang membaca ayat ini untuk menyerahkan tongkat kepada khatib yang akan naik di atas mimbar. Dia akan baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bila dibacakan ayat ini, satu perintah daripada Allah, sallu 'alaihi wa sallimu taslima, hendaklah kamu berselawat kepada nabi, selawat dan salam. Bila selawat dan salam, kita kena selawat walaupun ketika sedang mendengar khutbah Jumaat yang sedang disampaikan, kerana selawat kepada Nabi sedikit pun tidak menghilangkan pahala Jumaat. Bercakap, ya, menghilangkan pahala Jumaat. Menyuruh perkara yang baik dalam situasi yang bukan darurat, maka itu juga akan menghilangkan pahala Jumaat. Kanak-kanak bising, kita suruh diam, diam tersebut akan menghilangkan pahala Jumaat. Sebab tak boleh bercakap, cukup dengan isyarat saja. Cukup dengan isyarat. Melainkan dalam situasi darurat seperti orang buta yang nak jatuh longkang, memang kita kena bercakap lah. Kalau kita tak cakap isyarat, macam mana nak isyarat? Dia tak boleh nampak. Witir ini boleh dibaca dengan witir ataupun watar. Dua-dua betul. Cuma solat witir dari sudut istilahnya adalah solat yang dilakukan antara solat isyak sampailah subuh. Dalam mazhab Syafi'i kita, selepas daripada sembahyang fardu isyak, tak kira dah masuk isyak ke belum, yang penting dah sembahyang fardu isyak. Walaupun tak masuk isyak lagi, sebahagian di kalangan kita ada yang dah sembahyang isyak, maka dah boleh sembahyang witir. Contohnya seseorang yang jamak takdim kita ketika bermusafir ini, dia solat maghrib, solat isyak dalam waktu maghrib, isyak tak masuk lagi, kemudian dia terus solat ba'diyah isyak dan juga solat sunat witir. Itu dibenarkan, sebab yang pentingnya solat witir ini dilaksanakan selepas daripada sembahyang fardu isyak, walaupun di sana ada beberapa pendapat yang kita akan bincangkan sebentar lagi. Dan bermula daripada sembahyang fardu isyak, selepas daripada sembahyang fardu isyak sehinggalah berakhirnya azan subuh. Azan subuh, maka habislah solat witir, waktu dia telah tamat. Maka kalau sembahyang lepas tu tak dipanggil lagi tunai, bahkan dinamakan sebagai qada. Hukum solat witir. Sebab apa dinamakan witir? Witir ini bermaksud satu bilangan ganjil, satu rakaat. Berbeza dengan solat-solat lain, tak kita temui dalam mana-mana kitab fiqh menyebutkan solat satu rakaat. Melainkan solat witir saja satu rakaat. Solat paling kurang 2 rakaat. Tak kiralah solat sunat apa pun, paling kurang 2 rakaat. Hukum solat witir ini hukumnya adalah sunat muakkadah. Sunat muakkadah, sunat yang diberati. Apa maksud sunat yang diberati? Nabi selalu menjaga solat ini. Itu maksud solat yang diberati, sunat muakkadah. Dalam solat sunat, dia ada solat sunat yang muakkad, ada yang solat sunat yang tidak muakkad. Solat sunat yang muakkadah ataupun yang muakkad ini yang selalu Nabi akan jaga semayangnya. Jarang-jarang Nabi tinggal. Kalau Nabi tinggal tu nak menyatakan benda ni tak wajib. Kalau Nabi tak pernah tinggal, jadi wajib. Sebab itu Nabi kena tinggal juga, sama ada sekali ataupun 2 kali. Dan dimakruhkan orang meninggalkan solat witir. Dan kita akan menolak pendapat yang mengatakan solat witir ini wajib, berdasarkan firman Allah Ta'ala, hafizu ala salawati wa salatil wusta, jagalah solat-solat, solat-solat fardu dan juga solat wusta. Solat wusta, solat yang di tengah-tengah. Ada ulama kata sembahyang subuh, ada ulama kata sembahyang asar. Jadi solat wusta ni termasuk dalam solat-solat. Solat-solat 5 waktu, solat wusta termasuk sekali. Sebab apa disebutkan solat wusta? Kerana diberi penekanan, sebab itu dikeluarkan berasingan. Jagalah solat fardu 5 waktu dan juga solat wusta. Kerana solat wusta ni banyak manusia kadang terlalai. Ada yang ulama katakan sembahyang subuh.
kerana banyak manusia terlepas. Ada yang mengatakan semayang asar kerana asar berada di tengah-tengah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, asar di tengah-tengah. Kalau tidak salah saya, majoriti di kalangan ulama menyatakan wusta ini adalah solat asar. Ali bin Abi Talib radhiyallahu rahimahullahu taala karamallahu wajhah, dia menyatakan al-witru laisa bihatmin ka hay'ati salatil maktubah. Witir ni bukanlah wajib seperti solat fardu, tetapi dia adalah satu sunat yang mana Nabi selalu melakukannya. Daripada Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, dia telah berkata, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Najd. Najd ni dahulunya luas, termasuk Riyadh dan juga kawasan-kawasan sekitaran di Arab Saudi. Sa'ira ra'si, dia dalam keadaan kusut masai, rambut tak terurus. Yasma'u dawi sautahu, dan dengar daripada jauh suara dia dengar daripada jauh, orang yang kusut masai ini, tetapi tidak difahami percakapan dia. Wala nafqahu ma yaqulu hatta dana, kami tak faham apa yang dia kata, melainkan kita kena duduk dekat dengan dia. Fa idza huwa yas'al 'anil Islam, kemudian dia bertanya kepada Nabi mengenai Islam. Maka Nabi SAW menyatakan, khamsu salawatin fil yaumi wal lailati, solat fardu itu adalah 5 kali sehari, 1 hari 1 malam. Faqala hal alayya ghairuha, maka dia bertanya kepada Nabi, ada tak selain daripada 5 waktu ini? Maka Nabi menyatakan, la illa an tatawwa'a, tidak ada melainkan sembahyang sunat. Hadis Sayyidina Ali rahimahullahu taala radhiyallahu taala anhu, hadis ini hadis yang marfu', menyatakan innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Quran. Sesungguhnya Allah Taala itu adalah witir. Allah Taala ganjil, witir, yuhibbul witra, dan Allah Taala suka perkara yang ganjil. Fa'autiru, witirlah kamu wahai ahlul Quran. Jadi di sini daripada hadis Talhah bin Ubaidillah dan juga hadis Sayyidina Ali yang marfu' menyatakan solat witir ini Allah Ta'ala suka. Dan solat witir ini, Arab Badui bertanya kepada Nabi, ada tak semayang selain daripada 5 waktu, semayang fardu? Nabi kata tak ada. Ini menunjukkan semayang witir bukan semayang fardu. Kemudian kita lihat dalam hadis daripada Sayyidina Ali ini ada perintah fa'autiru, hendaklah kamu berwitir. Witir, solat witir. Secara umumnya dalam kaedah usulul fiqh menyatakan setiap perintah itu hukumnya wajib, tapi di sini tak wajib. Sebenarnya di sini iradatu mazidit ta'kid, iaitu memberi penekanan, penegasan tentang kepentingan solat witir. Itu perintah. Dia tak sampai tahap wajib, tapi hampir sampai ke tahap wajib, dipanggil sebagai sunat muakkadah. Imam Ahmad rahimahullahu taala menyatakan, man tarakal witra amdan, siapa yang meninggalkan solat witir secara sengaja, maka dia dianggap sebagai seorang lelaki yang tak baik, yang buruk akhlaknya. Wala yanbaghi an tuqbala lahu syahadatun, tak sepatutnya orang yang tinggal solat witir ini diterima persaksian dia. Kalau dia memberi saksi, maka tak diterima persaksian dia. Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala menyatakan, dikhususkan di akhir hadis Sayyidina Ali, fa'autiru ya ahlal Quran, berwitirlah wahai ahlul Quran. Sebab apa diletakkan ahlul Quran? Wahai ahli Al-Quran, hendaklah kamu berwitir. Dia tak letak secara umum, wahai manusia, hendaklah kamu menunaikan solat witir. Ini menunjukkan witir ini tidak wajib. Kalau dia wajib, dia tak sebut khusus kepada ahlul Quran, dia akan sebut secara umum semua manusia. Bila sebut tentang ahlul Quran, pada uruf kebanyakan manusia, menunjukkan ahlul Quran ini adalah seorang yang qari, dia penghafal Quran, bukan orang awam. Jadi Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala berpendapat witir ini adalah hukumnya wajib, selain daripada 2 orang kanan Abu Hanifah, iaitu yang pertamanya Qadi Abu Yusuf dan juga Abu Hasan Al-Syaibani.
Dua orang kanan Abu Hanifah ini menyatakan hukumnya sunat. Abu Hanifah je menyatakan wajib. Cuma wajib tu bukan fardu. Di sisi mazhab Hanafi ni wajib lain, fardu lain. Berdasarkan Abu Hanifah mengambil hukum menyatakan witir itu wajib berdasarkan dalil al-witru haqqun. Witir itu adalah hak. Faman lam yutir falaysa minna. Siapa yang tak witir maka dia bukan di kalangan kami. Satu ancaman siapa yang meninggalkan witir. Ini menunjukkan Imam Abu Hanifah mengambil hadis ini, ancaman orang yang meninggalkan witir maka hukumnya adalah wajib. Apa hukum witir pada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi kesimpulannya, dalam majoriti di kalangan ulama termasuk dalam mazhab Syafi'i kita hukumnya sunat muakkadah. Abu Hanifah saja menyatakan wajib. Kita akan sambung sebentar lagi mengenai hukum mazhab Syafi'i ataupun majoriti di kalangan ulama menolak berdasarkan dalil-dalil, menolak pendapat daripada Abu Hanifah ini. Apakah hukum witir pada hak Nabi? Di sini ulama berbeza pendapat, dua pandangan ulama. Pendapat Imam Al-Baghawi dan juga Imam Ar-Rafi'i menyatakan witir itu adalah wajib di sisi Nabi SAW berdasarkan hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dia menyatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, "Thalathun hunna alayya fara'id." Tiga perkara yang ke atas aku adalah wajib. Nabi kata, "Wa hunna lakum tatawwu'." Ke atas mereka, ke atas manusia hukumnya sunat. Yang pertamanya al-witru wan nahar wa salatul duha. Solat witir, sembelih korban dan juga solat duha. Tiga perkara ini hukumnya adalah sunat bagi umat aku, bagi diri aku adalah wajib. Tapi hadis ini sebenarnya Musnad Imam Ahmad, sedikit perbincangan di kalangan ulama yang menyatakan hadis ini tidak kuat. Yang hadis ini dhaif. Di sisi Imam Ad-Darqutni menyatakan tiga perkara yang wajib bagi Nabi tadi adalah witir, ibadat korban, solat duha tu digantikan dengan solat sunat qabliyah subuh. Tapi hadis tersebut hadis yang tak kuat lah. Bagaimana witir itu wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Step peringkat, majoriti di kalangan ulama akan menyangkal satu persatu pendapat daripada Abu Hanifah yang menyatakan solat witir itu wajib. Antaranya, mereka menyatakan bagaimana witir itu wajib sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dalam hadis ini bukanlah fardu. Sebab semayang atas kenderaan tak dibenarkan semayang fardu. Hanya semayang sunat dibenarkan di atas kenderaan. Semayang fardu tak dibenarkan. Wal maktubah la tajuz. Sembahyang fardu sama sekali tidak dibenarkan di atas kenderaan. Kalau dalam keadaan jam, dalam keadaan apa pun tak dibenarkan sembahyang di atas kenderaan. Sembahyang sunat boleh. Tuan-tuan naik motor, tuan-tuan naik kereta, tuan-tuan bawa driving, tak jadi masalah sembahyang sunat. Cuma tengoklah depan. Jangan time sujud buat isyarat. Tunduk sikit, rukuk tunduk sikit, sujud tunduk sikit lagi. Tapi mata masih fokus di hadapan. Tak hadap kiblat. Tak apa, sembahyang sunat tak perlu hadap kiblat. Sembahyang sunat di atas kenderaan tak perlu hadap kiblat. Tuan-tuan naik motor boleh sembahyang duha. Sembahyang tak sempat sembahyang duha sampai ofis ni banyak kerja. Yati 66 bertolak pada tarikh 6 hari bulan 6. Menyebabkan saya terlupa untuk niat jamaah takdim. Menyebabkan terlupa niat jamaah takdim. Dia bagi tahu Zuhur Asar je. Maghrib dia tak bagi tahu dah. Maghrib dan Isyak. Cuma dalam sembahyang di atas kapal terbang ni, waktu dalam perjalanan pergi ke Mekah ni, sebab tak boleh berpandukan skrin. Memang skrin kita tengok lagi sejam, lagi 2 jam. Tapi kena tanya juga pramugara ataupun pramugari, mereka lebih tahu tentang waktu yang sesuai kita berada di atas kapal terbang. Kemudian bila dalam perjalanan pulang ke Malaysia ini, dia bagi tahu, okey sekarang dah masuk waktu zuhur, boleh sembahyang zuhur. Menghormati waktu lah. Menghormati waktu macam mana sembahyang di atas kapal terbang. Sembahyang dalam keadaan tak sempurna. Kadang-kadang tak ada wuduk. Kalau ada wuduk pun tetap kena ulang. Ada orang dia ambil spray
ambil wudu atas kapal terbang, tapi sembahyang tetap kena ulang sebab dia tak rukuk dan juga sujud dengan sempurna. Bila tak rukuk sujud dan sempurna sampai dia kena sembahyang sekali lagi. Cuma bila maghrib ni dia tak ingatkan, tak tahulah sama ada dia lupa ke apa. Kita sampai saja di KLIA Isyak. Bila Isyak sampai di KLIA, mana kita sembahyang fardu Isyak tu tunai. Tak kira lah sembahyang di rumah ke, sembahyang di mana ke tunai. Maghrib kita sembahyang qada. Maghrib boleh sembahyang kat rumah. Sebab apa sembahyang kat rumah? Kerana saya tak niat jamak taqdim. Tak niat jamak takhir. Niat jamak takhir ini adalah pada waktu pertama. Pada waktu pertama sembahyang, iaitu pada waktu maghrib, bukan waktu isyak. Bila kita dah terlepas sampai ke lain dah isyak dah, maka tak boleh lagi untuk kita buat maghrib jamak dengan isyak. Bahkan kita hanya sembahyang maghrib itu adalah sembahyang qada. Kalau kita sempat teringat untuk kita niat pada waktu maghrib jamak taqdim, niat dalam hati je nak buat jamak taqdim, cukup. Maka sampai di kala isyak, terus kita sembahyang maghrib dan juga isyak dalam waktu isyak, sebelum kita sampai ke rumah lah. Kalau dekat rumah kita tak boleh buat je, sebab dekat rumah dah sampai rumah, nak buat jamak apa lagi? Dah sampai rumah, buat solat fardu isyak je lah. Maghrib tetap qada kalau kita tak buat di KLIA. Okey. Kemudian kita lihat dan disangkal pendapat yang disangkal lagi hujah yang kedua. Sebelum disangkal hujah yang kedua, ada ulama backup mazhab Imam Abu Hanifah menyatakan min khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam jawaz hadzal wajib alaihi ala rahilah. Sembahyang wajib khusus untuk Nabi, boleh di atas tunggangan, tidak pada manusia yang lain. Ini telah berpendapat oleh Imam An-Nawawi dan Imam As-Suyuti, menyatakan keistimewaan Nabi, khususiat Nabi, hukumnya harus sembahyang fardu di atas kenderaan. Pendapat yang kedua yang menyatakan witir, pendapat yang pertama apa? Menyatakan witir ini wajib kepada Nabi. Pendapat yang kedua menyatakan witir ini wajib kepada Nabi pada ketika hadar dan juga safar. Ketika bermusafir ataupun tak bermusafir wajib. Ini pendapat Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dan juga pendapat Al-Izz bin Abdus Salam. Pendapat ketiga menyatakan witir Nabi ini tidak wajib. Tidak wajib. Sebab hadis yang sahih menyatakan Nabi solat witir di atas unta, di atas tunggangan dia. Wa innama wajaba alaihi wa ala ummatihi haulan kamilan. Hanya saja wajib witir kepada Nabi dan juga ke atas umat Nabi 1 tahun sempurna, witir itu wajib. Kemudian telah dimansuhkan sama sekali, menjadi hukumnya sunat pada Nabi dan juga pada umatnya. Dan pendapat ini pendapat yang ketiga dan dipilih oleh Imam An-Nawawi dan juga Imam Sirajuddin Al-Bulqini. Kelebihan solat witir. Solat witir ini daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha witrun yuhibbul witra fa'utiru ya ahlal Quran." Seperti mana hadis yang saya sebutkan tadi, Allah Taala adalah witir, suka perkara yang witir, maka hendaklah kamu berwitir wahai ahlul Quran. Daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-witru haqqan wajib. Witir ini adalah hak yang wajib. Faman syaa'a autara bi thalath falyutir. Siapa nak buat witir 3 rakaat, maka hendaklah dia witir 3 rakaat. Wa man syaa'a an yutira bi wahidatin falyutir bi wahidatin. Siapa nak buat witir 1 rakaat, maka dia buat 1 rakaat. Di sini kalau kita lihat witir ini menyebutkan haqqan wajib. Witir adalah hak yang wajib. Sebelum kita lihat hadis yang kedua, lihat hadis yang pertama dulu. Apa dia? Innallaha witrun. Sesungguhnya Allah Taala witir, yuhibbul witra. Allah Taala itu suka perkara yang witir. Sebab apa Allah Taala suka perkara yang witir? Kalau kita lihat dalam syariat ini, banyak perkara-perkara yang ganjil, bilangan ganjil dalam perkara-perkara ketaatan, dalam perkara ibadat.
Tuan-tuan lihat yang pertama sekali, sembahyang 5 waktu ganjil. 5, bukan 6. 5 tu ganjil. Solat fardu 5 waktu. 5 tu ganjil. Dalam bab taharah, kita ambil wudu, basuh tangan berapa kali? 3 kali. Tak sekali, tak 2 kali. Sunat 3 kali. Basuh muka 3 kali. Basuh telinga 3 kali. Sapu kepala 3 kali. Basuh kaki 3 kali. Berkumur pun 3 kali. Kita rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Tawaf pusing Kaabah 7 kali. Tak 8 kali, tidak 6 kali, tidak bilangan yang genap tetapi dalam bilangan yang ganjil. Tawaf ini dalam musim haji cukup lama, sesak dia. Di mana? Maqaf ini maksudnya tempat tawaf di dataran bawah. Tuan-tuan lihat pusingan yang di dataran bawah itu paling cepat 1 jam 10 minit, 7 pusingan. 1 jam 10 minit. Zakat unta 3 ekor. 3 atau 5 antara itulah. Tapi tetap bilangan ganjil. Dan banyak Allah Ta'ala menjadikan makhluk-makhluk yang agung, yang besar di dunia ni yang kita dapat lihat, seperti mana bumi. Bumi ada 7 lapis. Di bawah bumi ada 7 lapis. Langit di atas kita ada 7 lapis. Bilangan 7 ganjil. Lautan ada li kalimati rabbih. Nabi SAW selalu solat witir, sehingga dalam gambarkan rumah Nabi sempit. Rumah Nabi ni sempit. Saya teringat di Mina, ketika mana saya berada di Mina solat Zuhur. Ketika tu panas sangat. Panas sangat, 44 atau 45 lebih kurang lah. Suhu dia panas. Satu kemah sembahyang Zuhur. Yang sahabat-sahabat selesai kejut saya sembahyang Zuhur. Saya tak boleh nak bangun sembahyang Zuhur. Mengantuk sangat, terlampau panas. Saya tertidur. Saya bangun tidur, tengok orang sembahyang depan saya. Macam solat, seperti solat ni mayat. Sebab sembahyang menghadap saya. Sebab tempat terlampau sempit kemah. Tempat terlampau sempit. Kerana satu orang tu di Mina ni, kita katakan dalam 5 jengkal. 5 jengkal untuk 3 orang punya tidur. 5. Fa iza arada an yutir